Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan buatkan satu bentangan berkaitan khusus yang saya pelajari, iaitu Al-Hadisul Ahkam, kod subjek SYM 41402. Sebelum tu saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Fahmi bin Salim, nombor metrik 065441. Seterusnya saya akan bentangan saya dengan membaca matan hadis yang saya pilih terlebih dahulu. Matan hadis ini berkaitan tentang umrah, memandangkan tajuk kumpulan kami dan untuk membuat assignment adalah babul haji. Jadi matan hadis yang saya pilih adalah berkaitan dengan umrah. Jadi matan hadisnya berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir bin Abdullah qala ata Nabiy sallallahu alaihi wasallam a'rabiyyun faqala ya Rasulullah akhbirni anil umrah awajibatun hiya faqala la wa anta ta'tamiru wa anta ta'tamira khairun lak, rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Tarajih. Hadis ini bermaksud daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh seorang Arab. Maka orang Arab tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku tentang umrah. Adakah ianya wajib?" Maka baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tidak, dan lebih baik jika seseorang melakukannya," yakni umrah tersebut. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan At-Tarajim. Jadi dalam hadis ini jelas mengatakan bahawa pemuda Arab tersebut bertanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang umrah. Jadi beliau bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah umrah itu wajib? Jadi jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umrah itu tidak wajib, tetapi ianya lebih baik jika seseorang itu melakukan umrah tersebut. Jadi di sini ibadah umrah itu jelas bahawa ianya bukan wajib, tetapi ada baiknya jika seseorang itu melakukan ibadah umrah tersebut. Itu bermakna ibadah umrah tersebut ada segi kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya saya akan teruskan dengan makna al-ijmali. Jadi dalam teks ini, apa yang saya faham makna al-ijmali berdasarkan hadis tersebut adalah para ulama membicarakan perbezaan pandangan mengenai kewajipan melakukan umrah, di mana Ibnu Umar berpendapat bahawa umrah itu wajib. Dinukilkan bahawa Al-Bukhari telah menyampaikan pendapat ini daripada Ibnu Umar dengan menyertakan pandangan beliau, dan juga disampaikan oleh Ibnu Khuzamah dan Ad-Darqutni. Bukhari dengan tegas menyatakan kewajipan umrah berdasarkan ayat Al-Quran yang bermaksud, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah untuk Allah. Jadi hadis yang baru saya bacakan tadi telah menasahkan hukum wajib umrah tadi dengan perkataan la yang telah disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam Al-Quran memerintahkan supaya umat manusia menyempurnakan ibadah haji dan umrah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam hadis tersebut menyatakan bahawa pemuda itu tersebut bertanyakan, jelas dia bertanya kepada Nabi, adakah umrah itu wajib? Jadi Nabi dengan secara terangnya mengatakan bahawa kewajipan umrah itu tidak ada. Tidak, maksudnya umrah itu bukan satu ibadah yang wajib. Jadi di sini menunjukkan umrah, walaupun umrah itu bukan ibadah yang wajib, tapi ianya mempunyai satu kelebihan yang besar, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung selepas dia berkata kepada pemuda tersebut tidak, dia menyambungkan ayatnya, baginda menyambung ayat baginda dengan adakah baiknya jika seseorang itu melakukannya. Jadi ibadah umrah itu sebenarnya ada kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ia belum disampai ke tahap haji, iaitu kewajipan haji tersebutlah. Jadi umrah itu masih lagi dikategorikan sebagai ibadah sunat, tapi ibadah sunat yang tinggi martabatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya saya akan teruskan dengan at-tahlil lafzi. Ada beberapa tahlil lafzi yang
boleh diambil daripada matan hadis yang saya bacakan sebentar tadi. Yang pertamanya A'rabi. A'rabi ni merujuk kepada individu yang berketurunan orang Arab lah, yang datang kepada Nabi, yang bertanyakan soalan kepada Nabi tadi. Dan A'rabi ni khusus kepada golongan orang Arab yang hidupnya di padang pasir dan sumber rezekinya datang daripada tumbuh-tumbuhan dan turunnya hujan dari langit lah. Itu yang saya faham daripada perkataan A'rabi tu. Seterusnya akhbirni al-umrah. Itu dari segi terjemahannya, khabarkan kepada aku tentang umrah. Pemuda itu tanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang boleh, pertanyaan tersebut yang mendatangkan hukum umrah tersebut. Seterusnya qala la. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata la. Di sini jelas bahawa tidak wajib, dan ia merujuk kepada dia merujuk kepada hukum umrah tersebut lah. Jadi ianya bukan wajib. Seterusnya wa anta ta'tamiru khairul lak. Jadi ini bermaksud tidak diwajibkan, tidak diwajibkan, dan ini menunjukkan prinsip yang ketersediaan lah, dan bahawa melaksanakan umrah itu ialah baik untuk kamu. Melaksanakan umrah lebih baik daripada meninggalkannya kerana kebajikan dalam pahala menunjukkan keutamaan, dan bahawa dan apa sahaja yang telah kamu masukkan ke dalam kotak-kotaknya, itu yang disebutkan dalam tahlilul lafzi wa anta ta'tamiru khairul lak itu. Seterusnya rawahu Ahmad wa Tirmizi, dan jelas hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmizi, dan dalam sanad keduanya terdapat Al-Hajjaj bin Artad, tapi dari segi status hadisnya dia status yang lemah lah. Dan seterusnya warrajih waqifhu, yang lebih kuat dari segi penjelasannya lah. Jadi ala Jabir fa innahu allazi sa'alahu a'rabi fa ajabah, adalah atas pendapat Jabir kerana dialah yang ditanya oleh orang Arab yang memberi jawapan tersebut lah. Jadi Jabir tu sendiri yang bertanya kepada orang Arab yang bertanya Nabi tu. So jadi sanadnya dianggap sebagai sanad yang kuat. Itu sebab tahlil lafzi. Seterusnya saya akan teruskan dengan fiqhul hadis. Fiqhul hadis pada matan hadis yang saya pilih ini tidak banyak, iaitu sunat melakukan umrah. Hukum melakukan umrah tu hukumnya adalah sunat, dan ini ianya disepakati oleh Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Ahmad. Jadi itu je fiqhul hadis yang saya peroleh daripada matan hadis tersebut. Dan yang terakhirnya saya akan terangkan dengan berkenaan tentang rawahul hadis, perawi hadis ini. Jadi apa yang saya ingin saya sampaikan, bahawa perawi hadis ini ialah Jabir bin Abdullah bin Amru bin Haram As-Sulaiman bin Talabah bin Haram bin Ka'bain bin Al-Ghanam bin Ka'ab bin Salamah, yang lebih dikenali sebagai imam besar. Jadi mujtahid, hafiz, sahabat Rasulullah SAW dengan gelaran Abu Abdullah, dan juga dikenali sebagai Abu Abdurrahman Al-Ansari dan banyak lagi lah. Dan beliau adalah orang terakhir yang menyaksikan malam peristiwa Al-Aqabah yang kedua sebelum kematiannya. Jadi Jabir meriwayatkan banyak ilmu dari Nabi Muhammad SAW, juga dari sahabat seperti Umar, Ali, Abu Bakar, Abu Ubaidah, Mu'ad bin Jabal, Az-Zubair dan sejumlah sahabat yang lain. Beliau juga menjadi mufti di Madinah pada zamannya. Beliau juga hidup beberapa tahun selepas kewafatan Ibn Umar dan memiliki keutamaan. Ada yang mengatakan bahawa beliau hidup selama 94 tahun.
Dan jika itu benar, maka usia beliau pada waktu pertempuran Badar adalah 18 tahun. Jadi Jabir bin Abdullah ni merupakan ahli Badar, yang termasuk dalam 313 orang tu. Dan usia beliau ada yang mengatakan bahawa 94 tahun. Jadi itu serba sedikit tentang perawi hadis, matan hadis ini, iaitu Jabir bin Abdullah. Saya rasa cukup sekadar itu perbincangan saya tentang matan hadis yang berkenaan dengan umrah ini. Segala salah dan silap saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.